أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة وخصوصا إلى وكذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بالتابعين ولهم بالإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقني فهما. Rabbi yassir wa ta'sir walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dirahimkan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, para alim ulama, sidang Jumaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada waktu ini, pada saat ini, kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tidak terhingganya. Terutama sekali nikmat sihat. Kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh datang ke masjid, boleh menunaikan kewajipan yang Allah fardukan ke atas kita. Jangan kita lupa ada saudara-saudara kita pada waktu saat ini mereka tidak boleh sembahyang. Ada sebahagian daripada saudara kita yang telah ditarik nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian daripada saudara kita yang pada waktu dan saat ini telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang telah dijemput oleh Allah ditempatkan bersama dengan para salafus salih. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakannya sabar. Dan kita juga sebahagian daripada manusia yang dikurniakan oleh Allah kebaikan atas dunia ni. Maka kita perlulah menjadikan diri kita ini di antara orang yang sentiasa sabar dengan ujian Allah. Dalam suasana yang kita duduk pada hari ini, ada negeri-negeri yang tidak boleh sembahyang Jumaat. Terutama sekali ada di daerah kita di Kedah pun ada 2 buah masjid. Di Relau, Banak Baru dengan Akak Peluru oleh Ustaz. Satu masjid dijangkiti COVID, termasuk tu imam dia sekali kena positif. Mudah-mudahan Allah sembuhkan beliau.
Allah lindungkan sahabat-sahabat kita yang diuji ini. Tidak dilupakan di Kelantan, seluruh negeri Kelantan. Seluruh negeri Kelantan kecuali 2 daerah saja. 2 daerah saja yang dibenarkan untuk solat Jumaat. Hak lain semua kena tutup. Termasuk juga di Johor, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Jadi kita alhamdulillah. Jadi peluang yang Allah beri ini kita kena jaga. SOP yang disediakan oleh kerajaan, oleh pemerintah. Penjarakan kita termasuklah dalam suasana rentah negeri ni. Terutama sekali pada minggu depan ni, dah hampir-hampir raya ni, akan diperketatkan lagi. Sekarang pun dah diperketat dah sekarang. Nak rentah negeri ni bukan senang lah. Jadi ini semua adalah ujian yang Allah letakkan kepada kita supaya kita jadi orang yang pertama sekali orang yang patuh, yang kedua orang yang sabar. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadi orang yang sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sambung balik wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari yang saya baca pada lebih kurang 6 kali Jumaat kot. Tapi tak habis lagi. Hari ini kita baca satu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang ke-6, iaitu tidak takut celaan para pencela kepada pendakwah atau orang menyeru kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang sentiasa hidup, yang dikurniakan oleh Allah dalam usaha untuk apa? Untuk membuat ajak orang buat baik. Sebab dalam golongan orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah suratkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-106. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Dan adalah ada di antara kamu itu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kalau kita buka dalam tafsir-tafsir, jelas dia menyatakan bahawa golongan orang yang duduk dalam suasana orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang mengajak orang buat baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini ada sebaik-baik manusia. Mereka yang baik itu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang mengajak orang buat baik. Ajak orang buat baik. Sebab itulah kita ni digalakkan ajak orang ni balik kepada jalan Allah, balik kepada kebaikan. Jangan tukang tabur fitnah. Tubuh geruk buat tabur fitnah. Kita tubuh geruk ajak orang baik. Berfikir tentang agama Allah, berfikir tentang persiapan kita untuk mati. Itu persiapan kita. Nak jadi orang yang baik ni, ajak orang. Sampai yang Nabi kata, orang yang paling mulia di sisi aku iaitu orang yang ajak orang baik. Dan orang yang tidak pernah memperingatkan tentang kebaikan kepada saudaranya, dia bukan daripada umatku. Ingat tu. Sebab tu kerja ajak orang baik ni bukan mudah. Bukan semua orang suka. Sebab itulah apabila kita baca bagaimana Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan golongan-golongan yang golongan-golongan Nasrani, golongan Majusi waktu itu, sampai hingga peringkat mereka ini sanggup menghadiahkan kepada Sayyidina Umar 200 ekor unta sekiranya berjaya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sampai hingga Abu Sufyan, sebelum dia masuk Islam, dia juga mendapat upah sekiranya berjaya membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai begini, begitu sekali mereka usaha untuk hancurkan Islam, hancurkan, musnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas muka bumi pada waktu itu. Kenapa? Dakwah ini iaitu menyeru orang kepada jalan-jalan tauhid, jalan beriman kepada Allah.
Dakwah ni kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir disebut da'in wa tabligh. Menyampaikan, ajak orang baik, menyeru kepada jalannya. Jalan mana? Jalan tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para dai ini mesti menghadapi ujian. Para dai ini dia ada ujian dia. Dia ada cabaran-cabarannya. Berdepan dengan orang, ada orang jenis suka tak suka. Sebab tu kita tak heran kadang-kadang tazkirah pun ada orang tak suka tazkirah. Ada orang tak suka. Ada kadang masjid tu dia kata, tak, kami buat 20 tak payah tazkirah, kami tak minat tazkirah pula dah. Ada juga jenis macam tu. Ada hak masjid ni dia buat 4 lepas tu tazkirah, bayang tarawih. Lepas tu sambung balik. Saya ada 2 cara. Ada sembahyang tarawih terus habis-habis, buat tazkirah, ataupun buat 4, buat tazkirah, lepas tu sekali habis tarawih hujung sekali, sambung sikit lagi tazkirah. Buka pertengahan tu bagi persoalan, supaya orang tak balik. Kalau buat 20 pun berapa hari yang tak. Ni zaman ni dah masuk peringkat yang ke, nak habis dah peringkat kedua ni. Ramadan rahmah, Ramadan maghfirah. Ni hak yang kita ni dah berapa hari, 2 hari saja lagi kita dah masuk peringkat yang terakhir Ramadan. Hak peringkat terakhir ni adalah orang tekan lari. Orang makin kurang, masjid suara makin kurang. Ada hak buat 20 ni tuan-tuan, sampai hingga kedua habis 8 tu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Ya, kami balik dulu. Balik, habis. Terang, 4 sah hilang. Tinggal hak tadi 8 sah, tinggal 2 sah. Kami balik dulu. Allahu Akbar. Ada sebahagian demikian. Sebab tu kadang-kadang jadi benda ni apa dia? Yang dikatakan tabligh, talabul ilmi, menyampaikan ilmu, mengembangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dengan cara dia baca kitab, ataupun dia mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga sebagai renungan kepada kita, sebagai motivasi dan sebagainya. Ini semua adalah sebahagian daripada menyampaikan ilmu. Cara menyampaikan ilmu ni dia banyak jenis. Menyampaikan ilmu ni dia banyak jenis. Ada orang dia menyampaikan ilmu, dia buat tempat yang loda, tempat hotel, dewan besar, pakai kemah, kan? Pakai kot contohnya, pakai tai sebagainya. Dah, sebahagian daripada majlis ilmu. Ada juga majlis ilmu ni macam sekolah. Semua anak murid kena bawa kitab, kena bawa buku. Kan? Ada majlis ilmu, tok guru je bawa kitab, anak murid bawa telinga. Majlis ilmu juga. Majlis ilmu juga. Sebab walaupun masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hak sampai tu setengah jam, hak lekat dalam telinga tu 2 minit. 2 perkataan dia masuk dan lekat dalam telinga, hak lain semua habis terabak. Ada juga. Dah tu pun majlis ilmu juga. Dan ada majlis ilmu ni duduk kedai kopi sambil duduk sembang je. Kadang-kadang kita tak perasan. Satu nasihat daripada kawan kita, peringat dekat kita, ada sebahagian daripadanya ada ilmu. Kita terlupa benda tuan-tuan. Dia perli dengan air je. Bayangkan dia kata kalau hati kita hitam macam ni, ayat kopi ni agak-agak kita macam mana. Dia kiasan. Tak mantik. Tinggi mantik tuan-tuan. Kalau orang perasan dia pun, oh ni. Ya juga no. Kan? Mana ada kesedaran. Tu pun ilmu. Tengok orang accident, dia ambil keinsafan, tu pun ilmu. Walaupun benda tu ujian bala kepada orang lain, tapi sampai dekat dia, terdetik di hati dia. Allahu Akbar. Macam kita tengok sekejap akhir ni, petang-petang je dia akan je berlaku ribut. Semalam garaj hospital Teluk Intan habis. Garaj parking kereta kena atas kereta petugas hospital. Allah Akbar. Nak abang kata apa dia? Tu ujian. Kita dah tengok ujian, kita duk kata macam-macam lah. Tu dia lah. Naik motor begini. Tak, sebenarnya sebahagian daripada tarbiyah yang Allah letak kepada kita. Allah Ta'ala tegur tu sebenarnya ada tarbiyah kepada kita. Allah nak didik kita sebenarnya. Ni, kami apa pedoman daripada apa yang berlaku tu. Pengajaran apa yang kita tengok tu, kita ambil pengajaran. Macam mana sejak akhir ni kita tengok banyak aksiden contohnya.
Nah, kita bila tengok aksiden ni, kita akan marah. Kita kata tu, ni bawa kereta laju lah ni. Bawa motor laju lah ni. Tak. Padahal yang kawan tu jalan kaki tepi jalan lah. Apa kita nak kata dekat dia? Takkan dia jalan laju kok. Nampak tak? Ataupun kita kata sengaja kawan ni pergi langgar kawan tu duduk tepi. Tak. Apakah, di manakah sifat kita waktu saat itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah kita nafi ketentuan Allah? Takdir Allah? Waktu saat itu. Kita nafi ketentuan Allah. Kita nafi kata apa takdir Allah Taala? Ma asaba bi musibah bi iznillah. Tidak akan berlaku suatu musibah melainkan dengan izin Allah. Tapi kadang-kadang kita nafi. Dalam keadaan kita tak sedar, kita kata benda tu kan. Bahkan waktu itulah kita telah menafikan hak Allah Taala. Allah tentukan kepada dia. Ada orang dah dekat dengan dia, selisih je. Kawan hak sebelah dia mati, dia selisih je. Allahu Akbar. Sebab apa? Ajal tak sampai dekat dia. Tak kena dah. Padahal kena tepuh dah. Kena hentam dah dengan bodi lori tu. Tercapak tepi longkang. Tak mati kawan tu. Waktu 9 hari lepas saya balik daripada Terengganu. Dia kereta dia rosak. Dia duduk tukar tayar. Dia tengah-tengah duduk tukar tayar, tak macam mana lori ni menghempuk kereta dah. Dia tengah duduk tukar tayar, dia tak nampak dia duduk sebelah sana. Hak yang kereta tu menghentam belah ni. Tercapak masuk dalam parit. Tapi dia tak nampak dah khidmat kereta dia teruk. Kita pun berhenti tanya pasal apa. Dia kata tu lori tu terbabas habis hentam kereta dah. Dia tengah duduk tukar tayar. Nak tengah hentam. Ini kata ajal. Kalau dia kena belah sini, apakah dia mati? Allahu Akbar. Itu kadang-kadang benda yang kita tak pernah terlintas kepala kita. Ya Allah, ajal dia tak sampai lagi. Ajal dia tak sampai lagi. Sebab itulah dalam usaha menyampaikan agama Allah, menyampaikan keseluruhan Allah Ta'ala, kan bukan mudah. Sebab itu Allah sebut dan Allah suratkan dalam Al-Quran. Surah Azab ayat yang ke-39. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa law syana ahadan ila Allah wa kafa billahi hasiba. Dan ingatlah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak rasa takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Sebab tu kita tentang orang yang nak menyampaikan agama Allah ni macam-macam. Ustaz-ustaz ni hak yang kena menyampaikan duk ceramah, mengajak mata ni, bukan semua orang suka. Bukan semua orang suka. Amin. Dah, tok guru yang menyampaikan baca kitab, boleh baca hadis, boleh baca Quran, bukan orang suka. Nah, kita kadang-kadang kita rasa orang yang baik itu apa dia? Istilah kebaikan kat kita letak. Ada orang yang kita letak istilah baik ni pasal apa? Dia bagi beras kat kita setiap minggu, sebulan sekali. Ada hak 5 tahun sekali seguni beras, 5 kilo cukup. Kita rasa baik dah. Hak boleh bagi RM50 kat kita. Kita rasa baik. Oi, baik dah. Baik sangat dah dia tu. Padahal sembahyang tak, puasa tak. Kita rasa dia baik. Sebab kita ukur dia dengan apa yang kita dapat. Kita ukur dia dengan apa? Dengan apa yang kita dapat. Oh, kita dapat habuan ni begini. Dia boleh sign satu kertas kita dapat 300 bulan. Oh, dia lah paling baik dalam dunia, tak ada manusia. Kita rasa dia lah yang paling baik. Sampai hingga peringkat kita kufur dengan Allah. Nafi ketentuan Allah, rezeki dengan Allah. Kita nafi. Dan dia lah yang paling baik beri kat kita. Allahu Akbar. Semua dia baik. Orang ni baik. Orang ni. Pasal apa? Kita ukur dia dengan kebaikan yang kita dapat harta. Kita dapat benda, dapat habuan. Kita kata, oh dia bagi inilah kerana dia lah. Kerana dia lah yang paling baik dalam dunia. Masya Allah. Walaupun dalam keadaan apa? Orang yang menyampaikan agama Allah, kita tak nampak dia baik. Orang yang usaha nak bawa kita keluar daripada sifat kegelapan, kekufuran. Nak keluar. Nak keluar kita daripada mana? Daripada jalan yang sesat. Kita tak nampak dia baik. Orang ni duk usaha ni bawa kita, duk usaha majak kita main masjid surau. Kita tak rasa dia baik. Atas sampai kita mengajak kita baca khutbah, orang marah. Darah dia kata khutbah. Ada juga jenis macam tu. Dia terasa benda orang yang ngajak tu rasa macam dia kata dekat dia. Padahal orang tak tuju nama dia pun. Orang tak sebut nama dia pun. Tapi dia terasa tuan-tuan. Sebab itulah kadang-kadang kita ni tak nilai. Hak mana kebaikan yang perlu kita utamakan? Hak mana yang kata kebaikan yang kita terima? Apa dia tuan-tuan?
sebenarnya ilmu itulah yang paling besar daripada segala-gala. Sebab apa? Ilmu ini memandu kita sampai ke akhirat. Allah. Dengan ilmu ni kita tak sampai ke dunia akhirat. Yang kita nak minta hasanah fi dunia wal hasanah fil akhirah. Hasanah besar, tuan-tuan, cuba kita tengok. Kadang-kadang budak mengaji tahfiz Quran. Ada orang kata dia kata mengaji tahfiz ni kan ada harapan. Tuan-tuan. Tapi waktu mana yang paling besar? Depa ni manfaat. Bila mari musim tarawih, tentang orang pakak berebut cari tok imam. Lah ni pasal Covid, orang tak apa ni sangat. Tapi kalau dulu hak 2 tahun lepas, Allah, sampai tak cukup budak tahfiz Quran. Hak 15 juzuk pun tak apalah kami nak juga. Hak 3 juzuk pun tak apalah kami nak juga. Tak ada lah, nak juga. Surah-surah sanggup keluar duit. Pasal apa? Pentan, rasa selesa sembahyang belakang budak-budak tahfiz, rasa selesa. Padahal dia ada dah tok imam pun ada, tapi dah dia nak juga. Pasal apa? Nak dapat keberkatan mereka yang hafal Al-Quran, duduk di belakang apa. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab perekat macam tu. Kenapa? Tapi bila waktu saat kita nak hantar anak kita sekolah, kita duduk nampak gelap je. Gelap masa depan. Tak tahu. Ada budak Kelantan seorang. Dia umur baru 15 tahun. 15 tahun. Dia mengaji Quran daripada umur 10 tahun. Dia boleh hafaz 30 juzuk. Sekarang dia tak tahu gaji dia berapa. Gaji dah. Dia jadi imam tarawih. Allahu Akbar. Gaji dia 10,000 lebih sebulan. Dan orang bagi kereta lagi kat dia. Padahal dia tak ada, bukan ada lesen lagi, umur 15 tahun. Dah siap dengan driver. Seorang datuk bagi dia driver dan bagi kereta sebiji. Habuan apa? Habuan dia pergi masjid jadi imam. Allahu Akbar. Duduk di Kuala Lumpur. Berebut, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu pun pasal umur 15 tahun. Tidak berebut nak buat menantu pula. Dah semua. Ada orang cuk siap dah. Dah buat sebagai menantu angkat. Kononnya menantu angkat tu kita faham dah lah tu apa dia. Dah kan? Pasal apa? Pasal hebatnya ilmu yang ada pada dia. Padahal waktu saat dulu, apa pandangan kita pada budak-budak tahfiz? Allah, kalau budak tahfiz mai rumah kita, kok lah nak bagi RM10 ke dah nak ambil berkat dah. Nampak tak? Apa salah tentang kita? Ada seorang hamba Allah ni, saya teringat. Kalau dia pergi jadi imam di satu masjid, sudah semayang je orang pakat bagi duit sumbangan kat dah. Budak tahfiz. Saya pernah bawa dia dulu pergi sembahyang. Kalau saya pergi sembahyang baca khutbah di belah ustaz, saya akan bawa dia. Bawa dia jemaat je, saya tolak dia jadi imam. Saya baca khutbah tapi saya tolak dia jadi imam. Dan sudah sembahyang pakat ambil berkat, ulak duit kat dah. Ada yang piciun tangan dia. Allahu Akbar. Datat. Tabarakallah. Dah, kerana depa ni lah hak duk mengaji ni lah, tetap ada mereka Allah Taala lindungkan kita. Di sebalik tu. Tapi berapa ramai tentang orang nak utamakan orang-orang yang sedemikian lupa. Sebab itulah nak kerja sebagai dai ni bukan senang. Nak kerja orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan senang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala suratkan di surah Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullahu yansurukum. Allah kata apa? Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, nescaya Allah menolong agama. Dan mereka ini meneguh kedudukan mereka. Allahu Akbar. Orang yang bekerja untuk menolong agama Allah, Allah akan tolong. InsyaAllah. Walaupun dia dikencam, walaupun dia dihina, walaupun kenapa? Ini keadaan ada suasana zaman lah. Kadang-kadang tentang benda semua kita nak jadikan isu lah ni. Semua orang pakat pandai belakang lah. Walaupun bodoh. Semua pakat nak pandai. Semua pakat nak jadi doktor belakang lah ni. Nak jadi menteri semua lah. Hak duk kedai kopi pun boleh buat ulasan macam-macam. Sebab tu nak terima tuan. Ni kita duduk ni tuan-tuan setahun lebih dah duduk suasana Covid. Lah macam-macam orang buat ulasan. Saya kadang-kadang rasa sedih. Kerana ulasan-ulasan tu tuan-tuan membodohkan kita sendiri. Contoh yang saya nak sebut, hak yang kena saman 50,000. Pasal kes nega lah. Kan? Tuan-tuan tahu tak lah ni dia jadi macam mana? Semenjak daripada semalam orang pakat duk kencam dia pula, pakat duk hentam dia pula. Masa mula-mula tu dia syok, dia jadi glamour. Dia seronok. Seronok lawan undang-undang Allah, lawan undang-undang manusia. Walaupun undang-undang tu undang-undang manusia nak kawal keadaan. Nak jaga kita. Tapi seronok. Orang kata jangan duk berniaga sampai pukul 11. Lepas pada pukul 11 sampai pukul 11 saja boleh berniaga. Tak, lawan. Lepas tu last kali bagi warning. 4 kali bagi warning.
dapat satu saman 1,000 mula-mula. Duk kali ke-5, kali ke-6 dia buat lagi. Akhirnya polis mai bagi gesek 50,000. Glamour. Sebab ramai orang support. Mula-mula orang pakat sokong. Apa kerajaan zalim. Sampai orang menega roti canai, orang apa nama burger pun kena saman 50,000. Kita kecam pakat hina habis. Oi, pakat kata macam-macam dekat polis. Dah, alih-alih terbongkar cerita. Saya jenis saya cari dulu apa dia sebenarnya cerita ni. Korek punya korek. Saya telefon dekat polis tanya dia macam mana apa cerita. Last sekali inspektor ni bagi pandangan, bagi penjelasan kat saya. Dia kata sebenarnya Ustaz, saya ni kami petugas kami ni Ustaz, macam kita rentas negeri lah. Orang dah habaq dah jangan duk rentas. Surat dia mesti bersyarat, ada 3 benda syarat dia bagi. Kan? Ni tetap kena ingat ni. Ada 3 je hak yang kita boleh rentas negeri. Satu, kita boleh rentas negeri kalau ada surat kematian. Tapi surat kematian tu kena jelas. Dia tak boleh dia jenis apa nama apa? Ada hak jenis tukar tarikh ada tak? Ayah dia mati lama dah, dia pergi tukar tarikh sendiri. Lalu kan boleh masuk komputer, boleh ubah negeri. Tapi kalau dia dapat scan tentang dia dapat tahu, habis dia keluarlah 50,000 tu. Sama tu. Lah ni dia bukan macam tu. Scan tengok, dia check tengok, oh nak betul ke tak? Sebab tu lah ni nak pergi ambil surat tuan-tuan. Ni saya tadi dimaklumkan oleh OCS minta umum untuk maklum. Jadi saya celah terus tadi. Kan? Siapa nak rentas negeri kena ada surat mati yang ori, yang betul-betul, yang kalau takat gambar tu betul-betul. Betul tunjuk. Dan dia akan scan terus. Dia akan tekan masuk komputer. Lah mudah tuan-tuan zaman dah. Nak tipu apa? Tekan pun. Betul mati. Dapat dia boleh lepas. Dia akan sign. Dia akan sign surat tu. Kita boleh lepas. Nak balik kat mana pun tak apa. Kan? Tapi kalau kita balik ke zon merah, contohnya ke zon merah di Selangor contohnya. Lepas tu kita nak balik sini balik tu kita kena quarantine. Penjarakan diri duduk dalam rumah dulu lebih kurang 2-3-4 hari tengok macam mana kan. Tak. Ini kaedah dah. Yang kedua, nak rentas negeri kerana surat kerja. Kalau surat bekerja tak apa, tapi mesti tanda tangan cop yang jelas. Kalau potong state dia tak pakai. Tak macam semalam ada orang kena dekat apa nama ni BKE. Tak, surat tu surat yang bukan cop original. Kan? Surat potong state. Surat potong state. Jadi dia nak rentas polis orang blok tu dekat BKE tu tak lepas lah. Kan polis suruh pusing balik, turun dekat apa nama Teguh Bainung, naik balik kan, dia ambil IC, kalau turun pusing balik ambil IC sebelah sana. Kan pergi balik dulu. Kalau betul nah ada surat, bagi surat yang khusus. Tak ada masalah, boleh rentas insya-Allah, boleh lepas. Yang ketiga, mayat mati. Mati boleh lepas. Mati boleh lepas. Mati boleh lepas sebab dia duduk dalam van jenazah. Van jenazah tu pun dia tak boleh pergi terus. Kalau daripada Kedah dia bukan terus ke Kuala Lumpur, tak boleh. Dia kena ada di shortcut, dia akan ada orang tunggu dekat jalan. Dia macam tu. Hak kerajaan sama hak tak kira lah mana pun masuk van hospital. Kecuali van ambulans yang tu memang lepas lah. Abang kata tuan. Ini keadaan dan suasana tuan. Bukan saja dah. Kalau lepas lagi tuan, mungkin kita akan jadi macam mana di India. India sekarang ni sehari 200,000. Bayangkan. Dia pergi mandi di sungai lah. Sungai suci dah. Berderu pakat pergi. Last kali sampai hingga tetap baca dalam CNI. Tetap baca dalam CNI. Dalam berita dunia. Allahu Akbar. Sampai hingga langit dia jadi hitam. Pasal apa? Asap bakar mayat. Mayat ni bergila-gila duk tunggu berderak, duk tunggu di belakang nak bakar. Allahu Akbar tuan-tuan. Jangan sampai perekat macam tu. Sebab tu yang ni yang diperketatkan, kita duk kawal. Sebab apa Thailand dia boleh turun banyak? Sebab dia ketat. Dia likan, dia kata orang. Boleh apa? Askar diberi kuasa pukul. Kat kita askar pegang napan duk berdiri tegak lah. Duk diri tepi tu dia tolong bantu lah. Tapi tu pun alhamdulillah ada juga rasa gerung lah. Kita pun tengok askar duk berdiri tentu. Nampak tak? Tapi lah tak ada lah. Dan polis dengan rela lah. Terima kasih kepada pihak keselamatan yang telah ambil perhatian benda ni. Dan cuma kita kena jaga. Jangan cepat-cepat buat isu. Ni hak macam 50,000 tadi ni, saya ada sebab. Kita kadang-kadang tengok hak benda pasal Ramadan. Yang hari tu yang kita duk ligan tu, kita duk beritahu dalam speaker bawa budak-budak pergi pasal Ramadan dukung relax. Tak ada masalah apa, macam tak ada apa.
Jangan tahan. Lah ni pakat tak mahu menega pula. Kita tak marah, menega boleh, tak ada masalah. Pihak kerajaan boleh beri perniagaan kat kita, menega tak ada masalah. Di mana pun kita boleh menega, tapi ikut SOP, ikut keadaan dan suasana. Ni benda termasuk dalam sebab semayang. Sekarang ni kita dibenarkan dalam SOP kita untuk i'tikaf di masjid surau boleh dalam bulan Ramadan. Cuma tak boleh tidur di masjid. Tidur di masjid di surau tak boleh tidur. Cuma tak nak main buat i'tikaf pukul 3 pagi, silakan, tak ada masalah. 4.30, pukul 4.30 pagi dibenarkan. 4.30 pagi sampai ke subuh. Dan selepas main tarawih dibenarkan hanya sampai pukul 10.45 malam saja. Boleh ada dalam masjid. Lepas itu kena kosongkan masjid surau. Nak tazkirah boleh, tapi sebelum pukul 10.45 kena kosongkan. Ni SOP. Dalam keadaan kita kawal, sebab Kedah pun kes dah makin naik sekarang. Termasuk sekolah pun semakin hingga boleh cuti lagi panjang pula dah. Pasal akhirnya PDPR pun terpaksa dilakukan. Pasal apa? Nak kawal keadaan, sebab kluster sekolah dah mula naik. Ini cerita semua ni, tak orang tanya pasal apa Ustaz? Tak, pasal kedegilan kita sendiri juga, yang suasana yang berlaku. Jadi kita ambil lah teladan ini supaya mudah-mudahan kita selamat dan terpelihara, ahli keluarga kita terpelihara insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diri kita dan seluruh ahli keluarga kita daripada suasana Covid yang sedang kita hadapi ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah, kita sentiasa memohon kepada Allah dengan solat hajat, dengan berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah pelihara kita insya-Allah. Mudah-mudahan semua maaf banyak-banyak terkasar bahasa silap kata yang baik daripada Allah SWT yang lemah lekuan untuk saya sendiri. Mudah-mudahan sama-samalah kita ambil perhatian dan nasihatlah kepada anak-anak kita yang duduk jauh tu, agak-agak Ramadan ni, kalau tak ni pun jangan duduk balik lah, supaya keadaan ini terkawal. Jadi kalau kena saman nanti kita nak salah ngamuk pula, padahal kita yang buat silap. Jadi sama-sama lah kita pelihara insya-Allah. Marilah sama-sama kita hadiahkan Fatihah ini untuk junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda, para sahabat baginda, para salafus saleh, guru-guru mursyid, para pejuang-pejuang Islam, khususnya sahabat-sahabat kita semua selamat juga yang masih hidup. Al Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله رسول الله أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا عن والدينا وعن جميع المؤمنين من المسلمين برحمتك أرحم الراحمين وسلامة بالأقرار وبات أعمال مشهودتك ورضا شهر رمضان اللهم بارك لنا القدر ومن وفق القدر ومن شأن وقتك ومن القدر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.